Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar? Selamat pagi. Okey, selamat datang ke channel Cikgu Linda. Hari ini, kelas sejarah. Okey, cikgu akan teruskan lagi topik kita di bab 4 iaitu mengenali tamadun. Tetapi kita akan masuk ke subtopik yang baharu. Ya, inilah topik baru kita iaitu 4.3 kita akan pelajari tentang ciri-ciri tamadun awal dunia. Adakah anak-anak sudah bersedia? Okay, jangan lupa sediakan buku teks, tingkatan 1, alat tulis dan buku nota untuk membuat catatan. Ya anak-anak, untuk pengetahuan anak-anak seperti yang cikgu telah ajar dalam 4.1, di mana masyarakat ataupun tamadun dahulu memilih lembah-lembah sungai untuk dijadikan ataupun untuk membuat pertempatan awal. Okey, sebab itulah kalau kita lihat antara tamadun awal dunia, mereka akan orang kata memilih pertempatan di lembah-lembah sungai. Seperti kita tengok sekarang tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia ni dia terletak dekat sungai Tigris dan sungai Euphrates. Ada pertemuan di antara dua buah sungai. Ini adalah teknologi ataupun seni bina yang hebat pada waktu tamadun awal di tamadun Mesopotamia. Mereka membina zigurat. Tempat orang kata tempat zigurat ni adalah tempat untuk upacara keagamaan mereka, dan taman tergantung Babylon. Tamadun terawal dunia yang kedua ialah kita akan lihat tamadun Mesir Purba. Tamadun Mesir Purba ini pun terletaknya di lembah-lembah sungai. Lembah sungai kat mana? Lembah sungai Nil. Sungai Nil. Semua tahu kan sungai Nil kan? Nampak tak? Mereka memilih pertempatan di lembah sungai. Kemudian di situ dijadikan pusat pentadbiran. Kehebatan tamadun Mesir Purba, kita ada lihat piramid. Selain piramid kita ada Sphinx dan juga lihat kota-kota, bandar-bandar yang jadikan pusat pemerintahan. Seterusnya, tamadun Indus. Tamadun Indus pun terletak di lembah sungai, iaitu lembah sungai Indus. Nampak kan? Lembah sungai Indus. Ni kehebatan tamadun sungai Indus. Dia ada binaan bangunan Mohenjo-daro. Cuba anda lihat Mohenjo-daro ini. Nampak tak? Terletaknya di tepi sungai Indus. Di mana di sinilah bila tak tepi sungai, banyak perkara yang boleh berlaku di situ. Kemajuan, ada pelabuhan, ada perdagangan, ramai pedagang singgah. Ni nampak kota. Kota pada zaman dahulu, kota yang terancang. Selain pada itu, kita ada tamadun Huanghui. Tamadun Huanghui pun terletak di lembah sungai Huanghui. Di sini adalah Laut Kuning. Terletak berhampiran dengan Laut Kuning. Kemudian Laut Kuning itu akan menyelusuri ke sungai-sungai kecil. Ini kita panggil Sungai Huanghe. Di mana asalnya air ini datang daripada laut. So kalau anak-anak tengok kat sini, zaman-zaman dulu dikenali sebagai Sungai Kuning ataupun Sungai Huanghui. Kalau tengok gambar, memang air sungai itu berwarna kuning. Ini adalah keistimewaan tamadun Huanghui. Walaupun kita kata dia dibina pada awal, tamadun awal yang wujud pada waktu itu, tapi mereka telah ada inovasi, kemajuan, penciptaan yang dalam pelbagai aspek, dalam pelbagai bidang yang boleh dimajukan. Ni kita ada kuil pagoda Cina, dan mereka membina istana atau kita panggil kota larangan Cina pada waktu ini. Seterusnya,
inilah topik yang kita akan pelajari ya anak-anak hari ini, ciri-ciri tamadun awal dunia. Okey, seperti yang anak-anak dah tengok tadi pada awal tadi, cikgu masukkan 4 tamadun awal dunia. Okey, yang mana anda akan pelajari selepas ini. Okey, di sini kita akan lihat dahulu ciri-ciri tamadun awal dunia. Kita akan lihat kepada aspek pertanian dan perdagangan, sistem pemerintahan, pembentukan bandar, pengkhususan pekerjaan, teknologi, organisasi sosial, agama dan kepercayaan, tulisan dan penyimpanan rekod, dan yang terakhir kita akan lihat ciri-ciri kesenian dan kesusastraan. Di mana 9 ciri ini berlaku di kebanyakan tamadun awal dunia. Okey. Untuk bahagian pertama ini, cikgu akan fokuskan kepada 5 ciri tamadun awal dunia. Okey, yang mana 4 lagi cikgu akan sambung di bahagian kedua. Okey, jangan lupa untuk saksikan di bahagian kedua nanti. Okey. Mari kita lihat ciri yang pertama, iaitu pertanian dan perdagangan. Okey. Untuk pengetahuan anak-anak semua ya, pada zaman awal-awal kegiatan pertanian dan perdagangan adalah satu sumber ekonomi utama masyarakat pada zaman dahulu. Okey, sebab tu dia kata kegiatan ekonomi, kegiatan masyarakat berkembang apabila terdapatnya kegiatan pertanian. Okey, mulalah sangat sibuklah pada waktu itu kegiatan masyarakat pada waktu itu kerana mereka sudah mula membuat aktiviti pertanian untuk mendapatkan sumber rezeki selain daripada aktiviti perdagangan. Okey, kemudian aktiviti pertanian ini berkembang dengan adanya penciptaan. Kenapa berkembang? Sebab tadi mereka sudah orang kata bertamadun. Bila bertamadun mereka boleh mencipta, mereka boleh membuat inovasi demi kemajuan kerajaan mereka. So mereka membuat penciptaan dalam pelbagai aspek, iaitu dalam peralatan untuk memajukan pertanian tadi. Okey, kemudian bila kita buat pertanian, kita perlu ada air. Kita tak boleh harap daripada sungai semata-mata. So mereka membuat pembinaan saliran-saliran supaya air sungai tadi dapat menyalurkan air secara berterusan kepada orang kata tanah-tanah ataupun kawasan-kawasan pertanian. Okey, kincir air pun amat penting untuk menyediakan air. Okey, ada tamadun yang mencipta kincir air sebagai punca air utama kepada aktiviti pertanian. Dan selain itu kita ada pembinaan teres di tanah bukit. Bila dah banyak kawasan berbukit, maka kawasan itu juga akan dijadikan tempat aktiviti pertanian. Okey, cuba anak-anak lihat gambar ini. Okey, ini adalah kebanyakan di tamadun Mesir ya. Okey, nampak? Okey, banyak kawasan. Okey, ada penempatan. Okey, ada sungai. Okey, laut. Lembah sungai di belakang mengalirkan kepada saliran-saliran yang lebih kecil untuk memudahkan air kita kata bagi ataupun pertanian tadi dapat sumber air yang cukup. Okay, ini pun sama. Okey, ni tamadun Mesir. Tu di Sungai Nil. Ini Sungai Nil. Okey. Di Sungai Nil tu juga ada yang aktiviti perdagangan. Okey, ni tempatan mereka tanam pertanian, aktiviti pertanian. Okey, airnya dapat daripada sungai masuk ke saluran-saluran yang lebih kecil. Ya, ni nampak lebih jelas. Okey, selain itu nampak dia ada penternakan juga. Okey, di sini ada aktiviti perdagangan. Sekarang kita lihat kepada aktiviti perdagangan di mana perkembangan ini mewujudkan kegiatan perdagangan. Okey, ada 2 aktiviti perdagangan iaitu perdagangan tempatan dan perdagangan jarak jauh. Okey, kita nak perdagangan tempatan di mana ia berlaku di antara masyarakat yang tinggal di kota untuk mendapatkan makanan dan barangan pertanian dengan menukarkan barangan kraftangan dan perkhidmatan termasuklah kegiatan keagamaan. Ini maksudnya masyarakat setempat lah. Okey, di kawasan-kawasan yang berhampiran tadi. Okey.
Kemudian kita ada perdagangan jarak jauh. Di mana yang ini, aktiviti perdagangan ini berlaku di kalangan masyarakat yang datang daripada tamadun-tamadun lain. Tadi kita ada tamadun Huanghui, tamadun Mesir Purba, Mesopotamia, kita ada tamadun Rom, kita ada tamadun Yunani. Okey, mereka datang berdagang. Okey, kemudian buat aktiviti bertukar-tukar barang ataupun kita kata sistem barter. Di mana pada waktu itu penduduk ada banyak sumber alam semula jadi, iaitu bahan mentah. Kita ada logam, mereka ada emas, mereka ada besi. Sumber bahan semula jadi di negara mereka banyak berkaitan dengan logam, emas dan besi. Kita tengok aktiviti ini juga berlaku di kalangan masyarakat Sumer dengan Mesir dan juga Sumer dengan Mohenjo-daro. Ni orang kata tamadun awal lah. Mesir Purba tadi kan. Mohenjo-daro ialah tamadun Indus. Itu tamadun yang berada di negara India. Mesir sekarang kita berada di kawasan Egypt. Cuba tengok aktiviti perdagangan mereka. Mereka menggunakan kapal-kapal besar, ada kapal kecil untuk mengangkut barang. Dekat sini memang kata aktiviti perdagangannya sangat-sangat orang kata jadi satu sumber pendapatan dan sumber ekonomi kepada kerajaan. Ciri kedua, kita akan lihat kepada sistem pemerintahan tamadun awal dunia. Bagaimanakah sistem mereka? Sistem pemerintahan mereka terbahagi kepada 5. Kita lihat yang pertama. Bagaimana pembentukan sistem pemerintahan? Kerajaan telah dibentuk untuk mengurus pemerintahan kota yang berkembang pesat, kesan daripada pembentukan bandar. Kalau awak ingat balik apa yang cikgu terang di dalam 4.1, di mana hanya ada pertempatan sedikit ataupun kampung-kampung kecil di kawasan lembah sungai, kemudian ia semakin bertambah, kemudian ada aktiviti ekonomi yang berlaku di situ, iaitu aktiviti pertanian, aktiviti perdagangan, kemudian semakin bertambahnya masyarakat di sepanjang sungai, maka di situ berlakulah orang kata perkembangan pesat akibat daripada pertambahan penduduk dan membentuklah sebuah bandar. Bila dah membentuk sebuah bandar, ia akan bentuk dengan adanya kerajaan dan kemudian mesti ada pemerintah untuk mentadbir kerajaan ataupun tamadun pada waktu itu. Kerajaan pada waktu itu. Yang kedua, bila dah ada kerajaan ataupun kita kata dah ada bandar, mesti ada ketua. Maka di situ kerajaan ataupun tamadun awal dunia tadi diperintah ataupun diketuai oleh ketua. Pada waktu itu ketuanya adalah pendeta yang akan menjaga kerajaan ataupun tamadun awal tadi. Kita ada tamadun Rom, tamadun Yunani, tamadun Mesir Purba, tamadun Indus, tamadun Huanghui, tamadun Mesopotamia. Ni antara yang terkenal lah tamadun ni kan. Yang ketiga, selepas kita ada pendeta, kemudian ia akan diambil alih oleh raja. Raja akan menjadi pemerintah kepada tamadun awal dunia ataupun kepada kerajaan tadi. Yang keempat, raja akan dibantu oleh pegawai golongan bangsawan dan pendeta untuk memudahkan pentadbiran kerajaan. Sebab kita tahu tamadun awal ni yang wujud ni sebuah negara yang besar, kerajaan yang besar. Maka dia akan dibantu oleh golongan bangsawan dan pendeta untuk memudahkan pentadbiran kerajaan. Dan yang terakhir, kemudian wujudlah undang-undang bagi melicinkan pentadbiran urusan kerajaan ataupun negara tersebut. Pada waktu itu banyak undang-undang ditulis di atas batu atau kita panggil inskripsi lah kan. Sebab waktu itu kata baru wujud sistem tulisan. Yang ketiga, kita akan lihat pembentukan bandar. Pembentukan bandar. Bagaimana berlakunya pembentukan bandar? Ianya bermula daripada sebuah perkampungan.
Seperti yang cikgu dah cerita sebelum ini, perkampungan wujud di lembah sungai. Pada waktu itu masyarakat tidak terlalu ramai, tetapi apabila pertambahan penduduk, kampung akan berubah menjadi bandar. Okey, mari kita lihat dulu kepada kampung. Ya, pada waktu itu di kampung kita kata perkembangan berlaku disebabkan oleh adanya masyarakat di negara ini yang orang kata bekerja dalam sektor pertanian. Okey, ni banyak ni semua gambar ni di orang kata yang cikgu sediakan ini contohnya di tamadun Mesir Purba. Okey, banyak aktiviti pertanian yang dilakukan. Okey, inilah pertempatan mereka. Okey, tak banyak pada waktu ini. Okey, nampak sikit. Tapi apabila dia semakin berkembang, dia akan bertambah dan bertambah. Okey, sebab tu dia kata berkembang dalam aktiviti pertanian. Kemudian mereka membina pertempatan kekal. Nampak rumah batu ni ya. Ni pertempatan kekal mereka. Kemudian masyarakat semakin bertambah. Okey, sebab di situ ada kawasan yang strategik. Kita ada berhampiran dengan sungai. Kemudian ada tanah yang luas untuk dijadikan aktiviti pertanian. Maka kampung tadi akan berkembang disebabkan pertambahan penduduk. Okey, lama semakin banyak. Maka bila dah berkembang kampung itu dah semakin banyak, maka terbentuklah bandar. So bila awak tengok gambar kat sini kan, bila kita sebut bandar, maksudnya rumah akan semakin bertambah. Okey, sama ada dia bertambah di kawasan landai bawah ataupun dia bertambah ikut atas. Okey, yang ini dia bertambah daripada darat. Maksudnya di daratan dia bertambah di kawasan tanah, di atas tanah. Okey, banyak jadi kawasan tanah rata. Yang ini kalau awak tengok dia bertambah naik ke atas. Mendirikan rumah di atas. Okey, macam kita kata rumah bertingkat lah. Okey. Yang ini kota pada zaman dahulu. Ini kota yang dah lama. Okey, yang masih ada contoh yang cikgu jumpa lah. Okey, kenapa berlakunya bandar dia kata tadi? Jumlah penduduk lebih ramai. Kita tengok gambar. Banyak tak pertempatan yang dibina? Kemudian, adanya susun atur bangunan dan pertempatan yang semakin tersusun dan terancang. Rumah juga sudah ditambah baik. Kita ada perigi, kita ada bilik mandi dan tandas. Ini nampak satu kemajuan. Okey, yang dicipta, yang dibuat oleh masyarakat zaman dahulu. So, tidak lagi menggunakan sungai itu untuk mandi. So, mereka menyediakan tandas. Okey, ada ruang-ruang mandi. Dan terdapatnya prasarana yang lebih teratur dan sistematik. Okey, ada pasar, ada rumah ibadat dan kawasan kediaman. Nampak kawasan kediaman. Okey. Kemudian kita ada sistem peparitan dan pembentungan. Kalau tak ada sistem peparitan, habis kat mana air nak keluar kan? Okay, nampak tak? Orang kata apa? IQ mereka, pengetahuan mereka pada waktu itu dah, orang kata apa? Banyak pembaharuan yang dibuat demi untuk memajukan negara mereka. Dan kita boleh lihat ada pembinaan kota untuk berlindung daripada serangan orang luar dan dijadikan sempadan. Okay, kalau awak tengok sebenarnya di sini, okay, nampak tak? Ni rumah ni pertempatan. Di belakang-belakang ni sebenarnya ada satu orang kata benteng lah, pembinaan kota. Dia panggil kota. Maksudnya mereka berada di dalam satu kawasan yang dilindungi. Dia ada buat daripada batu bata yang tinggi. Okay, boleh lihat nanti. Mereka berada dalam satu kawasan kotak, di mana dalam kotak tu ada banyak-banyak rumah. So di luar kotak ada macam-macam kata sungai, aktiviti lain yang boleh berlaku. Kenapa pentingnya kotak ni? Sebab nak lindungi masyarakat ataupun penduduk mereka daripada diserang oleh orang luar ataupun kuasa-kuasa luar. Dan juga ada sempadan. Di bandar juga, bandar akan
menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi dan kebudayaan. Kita ada institusi sosial dan bila jadi bandar dia akan jadi sebuah kita akan dapat ekonomi yang lebih tersusun. Okey, bandar pertama dibina pada tahun 4000 sebelum Masihi. Okey, ni di antara kota-kota terawal lah yang dibina. So, kita tengok kota Ur dan Uru, ini di Sungai Tigris dan Euphrates, ke Mesopotamia. Okey, yang ini kita ada Sungai Nil. Ni kota Memphis, kita ada sungai di lembah Sungai Nil. Kota Mohenjo-daro kita ada di Sungai Indus. Dan kota Anyang di Sungai Huawei. Inilah cikgu kata tadi kan dia ada buat kota. Okay, kalau awak tengok dia buat kota ni, ini kota. Okay, ni di Zigurat. Ni Zigurat tadi tempat penyembahan, tempat pusat keagamaan masyarakat pada waktu ini. Okey, ini kotak-kotak di kawasan-kawasan tepi ni. Okey, inilah masyarakat akan buat pertempatan di dalam ini. Okey, dan kotak lah itu akan orang kata apa, sebagai sempadan dan melindungi dia. So, maksudnya masyarakat akan duduk di kawasan ini. Okey, macam ni juga. Ni kota Memphis. Okey. Ni pusat pentadbiran lah kita kata. Kota yang wujud. Okey, berlakunya disebabkan pertambahan penduduk, mereka menjalankan pelbagai aktiviti ekonomi tadi. Seperti pertanian, perdagangan. Okey, ada aktiviti pentadbiran, politik, ekonomi, kebudayaan. Okey, nampak ni kota-kota. Okey, dalam ni lah kita ada perumahan secara terancang. Okey, dia orang kata apa? Duduk di dalam kotak. Nampak bentuk kotak. Sekarang kita masuk ke ciri yang keempat, iaitu pengkhususan pekerjaan. Okey, pengkhususan pekerjaan wujud kerana telah berlakunya jumlah penduduk yang meningkat. Ingat, pada asalnya ia hanyalah sebuah kampung. Apabila pertambahan penduduk, pelbagai aktiviti berlaku di kampung, membuatkan kampung itu semakin ramai penduduk dan ia terus meningkat. Okay, bila meningkat, banyaknya masyarakat ataupun penduduk di situ, ia berkembang menjadi sebuah bandar. Okay, bila dia berkembang menjadi sebuah bandar, ia akan mewujudkan pelbagai aktiviti ekonomi selain daripada perdagangan dan juga pertanian. Okay, kita akan lihat. Okay, apakah pengkhususan pekerjaan yang telah berlaku di sini? Ya, kita ada artisan. Okay, artisan itu orang-orang seni lah. Orang-orang seni yang boleh mengukir. Nampak ada mengukir patung-patung yang besar. Okay, mengukir patung ataupun muka, kata apa ni, mengukir patung lah. Cikgu sebut patung lah, senang. Okay. Kemudian ia boleh menempa besi. Okay, banyak aktiviti besi ni. Ada juga patung yang dibuat daripada besi-besi emas. Okay. Selain pada itu, mereka boleh membuat tembikar untuk kegunaan mereka. Okay, ada tembikar yang buat daripada gangsa, ada buat daripada tanah, kemudian diukir-ukir di tembikar itu. Kita nampak kesenian seorang artis kan? Artisan. Okay. Okey, kemudian pengkhususan selain daripada artisan, kita ada pengutip cukai. Kita ada jurutera. Jurutera yang mengawal sistem pengairan sungai. Kita ada askar atau tentera. Kita ada petani lah sebab petani wujud awal kan. Kemudian kita ada pentadbiran kerajaan tadi. Kita akan lihat ciri yang kelima, iaitu teknologi. Okey. Apa teknologi yang berlaku pada waktu dulu yang membolehkan masyarakat boleh melakukan inovasi sekaligus menjadikan negara mereka terkenal. Okey. Kemahiran dalam bidang teknologi. Teknologi apa? Penciptaan barangan, monumen dan hasil pertukangan. Inilah yang berlaku pada tamadun awal dunia. Mereka pandai mencipta barang-barangan. Mereka boleh membuat monumen, bangunan-bangunan yang dijadikan kata apa, tempat bersejarah sekarang. Okay, dan mereka boleh bertukang. Ada pelbagai kata hasil pertukangan yang mereka cipta. Inilah masyarakat pada waktu dulu tengok, okay, membuat apa panggil ni, aktiviti untuk kemajuan negara. Okey, apa teknologi yang ada kat sini? Pembangunan. Okey, monumen. Kita ada Taman Tergantung Babylon. Okey, ini Taman Tergantung Babylon.
Okey, di Mesir Purba kita ada piramid dan Sphinx. Okey, nampak macam mana nak membina, nak buat monumen piramid yang sangat besar. Bukan satu piramid, okey, tapi ada beberapa buah piramid. Macam mana nak buat muka Sphinx ni? Okey, nampak ke tidak? Okey, bagaimana mereka boleh melakukannya pada waktu itu? Kita kata tak adalah kemajuan seperti sekarang yang ada pelbagai jentera, yang ada pelbagai mesin, okey, yang boleh memudahkan pembinaan itu. Tapi pada waktu dulu, okey, mereka mampu. Okey, sebab itulah kata tamadun awal dunia ini dijadikan orang kata apa? Contoh ataupun benchmark kepada negara-negara lain. Okey, kemudian kita ada tamadun Indus, iaitu kita ada ni negara kota Mohenjo-daro. Okay, kebanyakan ni kita boleh lihat mereka menggunakan bata yang kecil-kecil ni kan untuk membina monumen. Ya, teknologi seterusnya kita tengok kepada pembuatan logam dan tembaga. Kita ada gangsa, kita ada besi yang mana ia berjaya menghasilkan peralatan untuk membantu aktiviti pertanian menjadi semakin banyak, okey, semakin hebat ataupun semakin luas. Okey, bila adanya peralatan ini, hasil daripada aktiviti pertanian itu dapat lebih banyak, okey, dapat dijalankan dengan lebih cepat. Okey. Ini contoh bajak lah yang digunakan pada tamadun Indus. Okey, selain pada tu kita ada penciptaan kincir untuk kincir air untuk pertanian, dan juga kita ada penciptaan cam. Yang mana ini dicipta oleh masyarakat, okey, tamadun Yunani. Pentingnya kincir air pada waktu ini. Kenapa jam diciptakan? Tengok jam awal-awal dulu macam mana. Okay? Di situlah kita kata inovasi, kita kata masyarakat nak membuat pembaharuan, memajukan. Setiap kerajaan, kita tengok setiap kerajaan ataupun setiap negara lah kan, dia ada penciptaan mereka yang tersendiri. Okay? Berbeza-beza dengan kerajaan-kerajaan ataupun negara-negara lain. Ya, selain pada itu kita ada roda. Penciptaan roda untuk membantu penggunaan kereta kuda atau kereta lembu untuk membawa ataupun nak mengangkut hasil pertanian, dan juga dijadikan sebagai perhubungan antara penduduk. Okay, ada juga kereta roda ni kan. Okay, kereta kuda ni digunakan untuk aktiviti orang kata apa, peperangan. Kan sewaktu kata apa, kita menghadapi ancaman musuh. Okay, ni dia bawa barang lah, nampak dia bawa patung yang besar ni. Dia buat patung yang besar, patung harimau ke ni ya? Harimau ke singa ni kan? Okay, bawalah untuk diletakkan di mana? Okay. Di istana dia ke, di pejabat kerajaan ke, di depan-depan bangunan. Okey. Yang ini bawa kata apa, aktiviti perhubungan penduduk lah, bawa orang, bawa masyarakat. Okey, bawa orang. Okey. So roda ni pun sebenarnya, penciptaan roda ini sebenarnya berbeza-beza ya. Dia berubah daripada setiap tahun kepada tahun berikutnya. So pada tahun yang permulaan, ni tahun permulaan guna kayu macam ni bulat. Okey, ini dah berubah, ini bila kita dah ada logam. Okey, roda dia juga berubah daripada semasa ke semasa mengikut peredaran masa. Okey. Itu kita kata teknologi. Alhamdulillah anak-anak. Hari ini cikgu terangkan dahulu 5 ciri-ciri tamadun awal dunia. 5 daripada 9 ciri. Cikgu harap anak-anak murid dapat ingat ya, 5 ciri yang pertama cikgu terangkan ini, dan anak-anak dapat bezakan ciri-ciri ini kata apa, dengan mudah. Dan ciri-ciri ini berlaku pada tamadun awal dunia. Di mana dia berlaku di tamadun Mesir Purba, tamadun Yunani, tamadun Rom, tamadun Indus, tamadun Huahui, tamadun Mesopotamia. Kebanyakan yang berlaku di negara ini semuanya berbeza-beza, tapi ada juga persamaan daripada
kita kata aktiviti ekonomi tadi. Yang berubah adalah teknologi yang berbeza. Okay, bangunan yang berbeza, seni bina, monumennya. Okay, cikgu harap anak-anak murid boleh bezakan 5 ciri tamadun awal dunia ini. Seterusnya nanti jangan lupa saksikan di bahagian kedua 4 lagi ciri tamadun awal dunia. Okay, jangan lupa untuk subscribe, like dan share channel cikgu ini. Teruskan menyokong channel Cikgu Linda. Kita bertemu di bahagian kedua. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.